الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. Amma. Yang saya hormati Fadil Tuan Imam, para pegawai masjid, ahli-ahli tatan kuasa masjid, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan pada suatu hari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sedang melakukan tawaf di Baitullah Al-Haram. Tiba-tiba Sayyidina Umar mendengar seorang anak muda berdoa dengan suatu doa yang tidak pernah beliau dengar daripada sesiapa pun, walaupun daripada Nabi SAW. Apabila selesai daripada tawaf, Sayyidina Umar langsung bertemu dengan anak muda itu dan bertanya apakah yang telah didoakannya tadi. Anak muda itu menyatakan, wahai Amirul Mukminin, saya berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni minal khalil. Ya Allah, kau jadikanlah aku dalam kalangan orang-orang yang sedikit. Apakah maksud doamu itu? Tanya Sayyidina Umar. Lalu anak muda itu menyatakan, bukankah Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyash shakur, dan sedikit sahaja di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Inilah juga golongan yang disebutkan oleh Iblis laknatullahi alaihi. Apabila Allah Ta'ala memperkenankan apa yang diminta oleh Iblis agar dipanjangkan umurnya, dan Iblis menyebut apa yang akan dilakukan terhadap anak cucu itu ada. Iblis menyebut, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Iblis sebut dia akan datang kepada anak Adam untuk kacau daripada arah depan dan juga belakang mereka, daripada arah kanan dan kiri mereka, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati melainkan sedikit sahaja di kalangan mereka orang-orang yang bersyukur. Moga-moga Allah golongkan kita di kalangan golongan ini, yaitu hamba yang bersyukur, yang menyedari bahawa sepanjang hidupnya dia telah dilimpahi oleh Allah Ta'ala dengan segala nikmat, sama ada dia sedar ataupun tidak nikmat itu. Tetapi selagi mana dia menyawa dapat meneruskan kehidupan ini, bermakna nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih bersama dengannya sehingga nyawanya berakhir dan dia kembali menemui Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat parti sekalian, hakikat kita selaku hamba, apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ucapan kita dicatatkan oleh malaikat, sebagaimana Allah menegaskan di dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada pencatat apa yang kita ucapkan, apa yang kita ceramahkan, apa yang kita sebarkan, ada yang ditulis oleh malaikat. Kalau ucapan pun dicatat, begitulah juga dengan perbuatan. Bahkan perbuatan kita dicatatkan oleh Allah beserta dengan kesannya. Malam Jumaat selalu kita akan baca Yasin. Antara ayat yang di dalam surah Yasin, ayat yang ke-12, Allah Ta'ala menyebut, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kamilah yang menghidupkan yang mati, dan kami mencatatkan apa yang mereka kerjakan dan kesan daripada apa yang dikerjakan. Apa yang dibuat oleh kita tentu ada kesan. Tuan-tuan di sini esok ada tanggungjawab, tentulah ada kesan yang paling kurang 5 tahun. Bukan takat apa yang dilakukan
dicatat oleh Allah Ta'ala, tapi kesan daripada perbuatan itu juga akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan setiap ucapan kita, perbuatan kita membuahkan kebaikan yang berganda untuk kita, dan kita dapat menikmatinya di akhirat nanti. Kita tak mau jadi seperti mana yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran, kisah-kisah orang yang akan menyesal di akhirat nanti. Allah rakam siap-siap untuk jadi panduan kita. Bila orang baca Quran selalu, orang mengaji, orang tahu apa yang dimaksudkan, apa yang dikehendaki oleh Allah oleh firman-firman-Nya, pastinya mereka akan menemui ayat-ayat peringatan daripada Allah Ta'ala tentang peristiwa yang akan berlaku di akhirat. Ada hamba Allah yang mendapat rahmat, mendapat ampunan dan keridhaan-Nya. Sebaliknya ada golongan yang terlepas daripada mendapat kebaikan-kebaikan itu. Allah cerita ada di kalangan hamba-Nya di akhirat yang menyesal, sehingga akan menyebut, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau dulu waktu hidup di dunia aku adalah tanah. Tuan-tuan, tanah yang diinjak-injak, dipijak orang. Tuan-tuan, apa guna lagi ketika itu, ketika mana manusia melihat neraka, melihat penghisapan di akhirat nanti, dia bercita-cita, kalau dulu jadi tanah kan lebih elok. Ada yang menyebut, ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya kalau aku buat baik untuk kehidupanku ini. Li hayati. Bila dah pergi ke sana ke akhirat, lepas mati baru sedar hakikat hidup ni untuk apa. Barulah menyesal, sehingga akan menyebut, kalaulah dulu, waktu hidup dulu aku buat amalan untuk kehidupan ni, kehidupan yang sebenar ni, apa nak buat dah ketika itu. Ada yang menyesal, ya wailata lam attakhiz fulanan qalila. Ada yang menyesal, tuan-tuan, menyebut, alangkah baiknya kalaulah aku tak ambil kawan tu jadi kawan teman yang rapat, kawan yang baik kepada aku. Waktu hidup dunia ni kawan baik sungguh, tak pisah dengan cakap dia, apa dia cadang semua ikut. Tuan-tuan, di akhirat Allah Ta'ala cerita, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Kawan baik di dunia ni pergi ke akhirat akan bermusuh antara satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa, tuan-tuan, berkawan bukan kerana dia duk belanja selalu, dia apa yang diminta dia duk penuhi selalu, dia lah duk tolong aku. Orang bertakwa berkawan ada syarat. Hak baik, tuan-tuan, disokong. Hak baik, tuan-tuan, diberikan dukungan. Tapi kalau sahabat dia salah, dia takkan biar sahabat dia berada dalam kesilapan dan kesalahan. Kerana di akhirat nanti kesilapan itu menyebabkan sahabat itu akan mengheret dia sekali ke dalam neraka. Orang yang bertakwa, berkawan, berteman atas dasar takwa tak akan bermusuh, bahkan mereka akan membantu sahabat mereka di akhirat nanti. Tapi yang berkawan, tuan-tuan, bukan atas dasar takwa, menyesal di akhirat nanti. Sila aku pilih dia jadi kawan rapat, tuan-tuan, menyesal tak guna. Ada, tuan-tuan, yang menyesal, ya laitani taqastu ma'ar rasuli sabila. Alangkah baiknya kalau dulu aku ambil jalan yang sama dengan Rasul, jalan yang sama dengan Nabi. Apa nak buat? Jalan yang dilalui oleh Nabi, jalan yang ditinggal oleh Nabi ni tak menyeronokkan, tak menguntungkan ke mana pun, tuan-tuan. Jadi tak mau nak ikut jalan yang Nabi tinggal. Berat, susah, payah nak dapat kemenangan, kejayaan. Tuan-tuan, manusia tak mau nak ikut sangat jalan yang ditinggalkan oleh Nabi, menyesal nanti di akhirat. Muslimin, muslimat, mati sekalian, Allah bukan rakam di akhirat nanti apa yang akan berlaku di dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Allah rakam, tuan-tuan, penghuni neraka akan merayu 4 kali 4 rayuan. Moga-moga kita bukan masuk dalam golongan ini. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, rayuan pertama ahli neraka ialah mereka minta untuk dikeluarkan daripada neraka dengan janji, kalau hidup balik, mereka akan buat amal soleh. Mereka tak akan ulangi perbuatan buruk mereka. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya, daripada neraka, kalaulah kami kembali melakukan perbuatan buruk wal munkar, fa inna zalimun, sesungguhnya kami memang orang yang zalim.
Apa jawapan Allah Ta'ala ke golongan ini? Qala khsa'u fiha fala tukallimun. Allah kata, kalau bahasa kita tuan-tuan, Turun Aziz pernah sebut, kalau bahasa kita qala khsa'u fiha, berampai ni tuan-tuan, Allah tak kelakar. Wala tukallimun, jangan sampai sembang aku. Tuan-tuan, Allah tak mau nak layan apa yang diminta oleh ahli neraka. Antara bentuk penyiksaan yang akan dihadapi oleh ahli neraka, mereka tak akan dilayan. Walaupun diminta dengan janji untuk jadi hamba Allah yang soleh, kalau diberikan peluang untuk hidup kali yang kedua. Minta yang pertama ni tak dilayan. Tuan-tuan, mereka merayu pula kepada malaikat Malik, ketua malaikat penjaga neraka. Allah rakam. Mereka minta, mereka suruh minta bantuan kepada Malik. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Mereka menyeru, mereka kelui malaikat Malik, wahai Malik, tolong doa minta kepada Tuhanmu untuk mematikan kami. Tuan-tuan, mereka minta mati, dah putus asa, tak mungkin nak keluar daripada neraka, tak mungkin terlepas daripada azab neraka. Mereka minta kepada ketua malaikat penjaga neraka agar minta kepada Allah untuk dimatikan mereka tu. Apa yang jawapan malaikat Malik? Kamu akan terus berada dalam ni, tak boleh keluar-keluar. Tuan-tuan, satu gambaran yang mengerikan, yang menyebabkan putus asa, tak akan jumpa ada harapan untuk mereka. Bila minta yang kedua ni supaya dimatikan terus pun tuan-tuan ditolak. Pasal tak ada kematian dah di akhirat. Hidup hak dalam syurga pun hidup, hak dalam neraka pun akan hidup terus. Mereka merayu tuan-tuan kepada malaikat juga, malaikat anak buah Malik, supaya mereka minta kepada Allah Ta'ala. Malaikat penjaga neraka tolong minta kepada Allah Ta'ala, minta orang sehari saja, ringankan siksaan terhadap mereka sehari je. Bukan minta banyak pun, bukan minta seminggu, bukan minta setahun, bukan minta 2 tahun. Tak tuan-tuan, minta orang sehari je. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Menyerulah penghuni neraka kepada malaikat penjaga neraka Jahannam, mintalah, serulah kepada Tuhanmu untuk dia mengurangkan azab terhadap kami. Lama mana? Yauman minal azab, sehari saja. Minta orang tu sehari je. Tuan-tuan, Allah terima tak? Tak. Malaikat pun tolak untuk minta kepada Allah Ta'ala. Minta korang sehari. Allah Ta'ala. Nikmat korang sehari itu besar, tak tahu nak apa. Kalaulah Abu Lahab, seperti mana diriwayatkan dalam hadis, banyak ulama-ulama hadis yang meriwayatkan, termasuklah Imam Al-Bukhari, hadis 501. Riwayat Imam Abdul Razak As-Sun'ani, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan sebagainya. Cerita bagaimana Al-Abbas jumpa dengan Abu Lahab lepas Abu Lahab mati. Tuan-tuan, diringankan siksaan pada hari Isnin, setiap hari Isnin terhadap Abu Lahab, dan diberikan keizinan untuk dihisap. Tuan-tuan, ibu jari dia dapat minum, dapat hisap sejerit air pada setiap hari Isnin, dengan sebab apa yang dilakukan, iaitu dengan memperlihatkan kegembiraan dia dengan kelahiran Nabi, dengan dia merdekakan hamba yang bernama Suhaibah. Dia buat kenduri besar, buat maulud tuan-tuan sempena kelahiran Nabi. Allah Ta'ala balas kebaikan yang dibuat oleh Abu Lahab, diringankan siksaan terhadapnya setiap hari Isnin, dan dibenarkan untuk dia hisap jari dia sejerit air bagi mengurangkan dahaga yang dia tanggung. Tuan-tuan, nikmat apa yang dirasa oleh Abu Lahab tu nikmat besar sangat-sangat dah. Penghuni neraka di akhirat nanti minta kepada Allah, minta kurangkan azab tu, diringankan sehari saja. Minta tambah keluar, tak diperkenankan. Minta dimatikan, tak diperkenankan. Minta supaya azab dikurangkan, diringankan sehari saja, pun Allah Ta'ala tak berkenan. Pasal apa? Allah dah hantar dah, Allah kata Nabi, hantar dah Rasul. Pasal apa? Dekat mana dulu? Tuan-tuan, kali keempat permintaan, dan ini adalah permintaan permohonan terakhir ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Apa permintaan neraka? Yang ni mereka minta tuan-tuan kepada penghuni syurga. Tuan-tuan, kita tak boleh bayang kalaulah
Seseorang tu minta rayuan dia kepada ahli syurga. Ahli syurga tu siapa? Orang yang dia kasih waktu hidup di dunia. Orang yang dia kenal, yang dia rapat waktu hidup di dunia. Tuan-tuan, bayangkan kalau anak minta rayuan kepada mak ataupun ayah. Apatah lagi kalau yang duduk dalam neraka tu ayah ataupun mak merayu-rayu kepada anak yang duduk dalam syurga. Minta apa? Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut siap-siap peristiwa ni akan berlaku. Apa? Tuan-tuan, wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Menyerulah penghuni neraka kepada penghuni syurga. An afidu alaina minal ma', bagilah sikit air kat kami. Penghuni neraka merayu kepada penghuni syurga, bagilah sikit, siramkan air sikit kat kami. Au mimma razaqakumullah, ataupun bagilah makanan sikit apa yang Allah kurniakan kepada kamu. Minta sikit sedikit ayat, minta sikit makanan yang Allah bagi tu. Mereka merayu-rayu kepada penghuni syurga. Apa jawapan penghuni syurga nanti di akhirat? Tuan-tuan, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Berkatalah mereka yang di penghuni syurga, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kedua-duanya. Ayam Allah tak bagi, makanan pun Allah tak benarkan bagi ke hamba terhadap orang-orang yang ingkar. Jawapan penghuni syurga, tuan-tuan, terhadap penghuni neraka. Tak lihat tu. Dan muslimin muslimat, kita doa moga-moga Allah bagi kekuatan, Allah bagi petunjuk, hidayah, taufik untuk kita melakukan ketaatan supaya kita tidak termasuk dalam golongan ini. Bahkan juga Allah cerita, tuan-tuan, di akhirat nanti dalam neraka, antara penyesalan yang akan berlaku yang Allah rakam seperti dalam suratul Ahzab. Cerita bagaimana kesilapan waktu hidup di dunia, di akhirat terpaksalah tanggung kesilapan itu. Antaranya Allah Ta'ala rakamkan peristiwa yang bakal berlaku ini. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'faini minal azabi wal 'anhum la'nan kabira. Pada hari dibolak-balik, dilayuk muka-muka mereka, yakni dalam neraka. Mereka berkata, alangkah baiknya dulu kalau kita taat ke Allah dan kita taat kepada Rasul. Tuan-tuan, bila ditanya kepada mereka, awak yang berkenal macam ini, mereka jawab, waqalu inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Wahai Tuhan kami dulu taat kepada pemimpin-pemimpin kami, wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar negara kami, fa adalluna as-sabila, tengok-tengok mereka menyesatkan kami. Rabbana atihim dhi'faini minal azab. Ayat minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kau gandakanlah azab terhadap mereka, ya Allah, terhadap pemimpin. Wal anhum la'nan kabira, dan kau laknatlah mereka, laknatlah pemimpin-pemimpin itu dengan selaknat-laknatnya. Apa nak boleh buat dah, tuan-tuan, ketika kesilapan yang dibuat di dunia terpaksa ditanggung di akhirat, sehingga akan berada dalam neraka, tak dapat melepaskan diri. Tuan-tuan, Allah juga rakam antara penyesalan peristiwa yang akan berlaku dalam neraka. Bila penghuni neraka masuk neraka habis dah, tuan-tuan, mereka akan cari punca besar, punca yang mereka kata penyebab mereka terperosok dalam neraka. Cari siapa, tuan-tuan? Mereka cari setan. Allah rakam peristiwa ini. Tuan-tuan, manusia penghuni dalam neraka tu semua pakai terapa pergi serbu setan. Terapa, tuan-tuan, cari iblis. Falamma qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan illa da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikikum wa ma antum bimusrikhi. Berkatalah syaitan bila mana selesai semua urusan, ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Syaitan pun kata,
Sesungguhnya Allah telah menjanjikan. Dia kata kepada penghuni neraka, tuan-tuan, yang mai serbu dia, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kamu semua dengan suatu janji yang benar. Wa wa'adtukum wa afa akhlaftukum. Aku pun janji, tapi aku mungkiri janjian. Mohon. Aku mohon, aku pelantong apa? Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku sebenarnya tak ada power apa pun. Tak ada kuasa pun nak ajak hamba. Illa da'autukum fastajabtum li. Aku ajak ya, tapi yang berkata ikut apa? Tuan-tuan, iblis setan kata macam tu kepada penghuni neraka. Aku ajak, aku tak ada power apa, aku ajak je. Hampa yang kata ikut aku buat apa? Fastajabtum li. Hampa yang kata yang ikut aku. Tuan-tuan, fala talumuni wa lumu anfusakum. Setan kata kepada penghuni neraka, hari ini jangan salahkan aku. Walumu anfusakum, salahkan diri kamu sendiri. Ma ana bimusrihikum. Hari ini aku tak boleh tolong. Wa ma antum bimusrihi. Apa pun tak boleh tolong. Selesai. Tutup tu lagi. Muslimin muslimat hati sekalian, moga-moga Allah jauhkan daripada kita terjadi masuk dan golongan ini yang menyebabkan tuan-tuan kesakitan yang kita tak nak bayar, penyesalan yang menyebabkan tuan-tuan kalau keluar neraka, keluar dalam keadaan tak lewat, bahkan keluar pun dalam keadaan berbekat, tuan-tuan, ada tanda sebagai penghuni neraka. Na'udzubillah min zalik. Maka marilah sama-sama kita muhasabah, kita perhati, tuan-tuan. Tuan-tuan, ulama kata nak tahu kita teramana dengan Allah Ta'ala, hubungan kita dengan Allah Ta'ala teramana, berarti tengok 4 waktu. Tengok 4 waktu ni, kita teramana dengan Allah Ta'ala. Tahulah jawapan. Tak perlu tanya orang, kita sendiri akan tahu jawapan. Pertama, tuan-tuan, tengok apa yang kita buat sebelum kita tidur. Kedua, apa yang kita buat lepas kita jaga daripada tidur. Ketiga, ketika kita sembahyang. Keempat, ketika kita kena musim. Pertama, tuan-tuan, sebelum kita tidur, sebelum lena tu, kita buat apa? Tuan-tuan, lena ni saudara mati. Atau ada juga disebutkan sebagai muqaddimah kepada mati. Saudara kepada mati, kita tak ingat apa dah. Tuan-tuan, Allah punya rahmat, Allah jaga kita waktu kita tidur. Kalau Allah tak jaga, masuk telinga kita, tuan-tuan, dengan semut dan sebagainya, Allah kita tak boleh bayar. Tuan-tuan, masuk semut dan telinga, mana boleh duduk, boleh gila, tuan-tuan. Duduk dengar, duduk jalan dan telinga. Tuan-tuan, Allah jaga kita, pelihara waktu kita tidur. Orang yang, tuan-tuan, berhati-hati sepanjang kehidupannya, dia takut bila dia tidur, tuan-tuan, dengan keadaan dia tak ingat dah ke Allah, tak ingat ke apa-apa dah, takut tak jaga-jaga dah lepas. Maka dia akan tutup hidup dia, jaga dia, tuan-tuan, dengan doa, dengan ayat-ayat Quran, dengan zikir sebagai penutup sebelum dia masuk untuk lena, tuan-tuan. Tuan-tuan, masalah lah ni, tuan-tuan, zaman ada handphone, semua pakai ada handphone. Berapa ramai orang, tuan-tuan, terlena, handphone jatuh lantai itu ya. Sebab apa? Duk nak tidur tu, doktor kata duk tengok handphone, tambah ni kat besok nak belahaya cerita apa ni? Kan isu-isu politik ni, negara ni duk tengok ataupun duk tengok filem ke apakah. Tuan-tuan, saat ni kita tidur sedang mati, tak lup tu tak bangkit-bangkit dah. Tuan-tuan, orang yang bersedia, tuan-tuan, untuk mati, bahkan bersedia untuk menemui saudara kepada mati, dia akan akhirkan jaga dia, tuan-tuan, dengan ayat Quran, dengan doa, dengan zikir. Dia nak tutup, tuan-tuan, jaga dengan selawat, dengan zikir tertentu, biar terlelap, tuan-tuan, dalam keadaan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi, tuan-tuan, kita hidup zaman fitnah, zaman sibuk, tuan-tuan. Handphone sentiasa di tangan, duk tengok, tuan-tuan. Bahaya benar. Ataupun tak tengok handphone tu, tak pada tak dah baca apa lah, uyuk dah. Ulama kata ni, tuan-tuan, kayu pokok hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Apa yang kita buat sebelum daripada kita muslimin muslimat mati sekalian. Pasal macam nak mati lah, tuan-tuan, mati tidur ni. Ada ramai, tuan-tuan, yang tidur tak jaga, tak bangun lah, tak jaga, mati. Muslimin muslimat. Yang kedua, dilihat apa yang kita buat lepas kita bangun daripada tidur. Kita jaga-jaga waktu, tuan-tuan, kita sebut apa, ataupun kita cari, kita buat apa.
Kalau orang yang beramai, dia akan baca doa lah. Kan doa, Alhamdulillah, puji Allah kerana Allah bagi izin lagi untuk dia hidup. Tapi kalau orang yang tuan-tuan, dalam hati dia Allah tak ada, benda yang dalam hati dia, contohlah hak duk jadi raja dalam hati dia ni handphone. Jaga-jaga tu tuan-tuan, dia rabah cari handphone dululah jawab dia. Dan tempoh berapa jam dia terlena tu, mungkin banyak mesej masuk, WhatsApp masuk, dia terlepas. Kan berita-berita hak dia duk tunggu tuan-tuan, mungkin masuk je lah tahu. Jaga-jaga tidur tuan-tuan. Tak ada nak ucap doa, nak ucap alhamdulillah kepada Allah, tak ada. Betul kan? Pasal apa? Cara handphone dulu. Kalau handphone terjatuh waktu dia nak tidur tu tuan-tuan, katil dia sanggup masuk. Apa? Pasal itu tuan-tuan yang ada dalam hati dia. Kayu pengukur hubungan kedua, hubungan seorang hamba dengan Allah Ta'ala keduanya, ialah tuan-tuan apa yang dilakukan bila dia bangun. Orang yang bangun tuan-tuan, hidup dia ingat ke Allah, jaga awal pula, Masya Allah. Tuan-tuan, kita tambah-tambah yang umur 40 ke atas, tambah-tambah 50-60 ke atas, tuan-tuan, usahakan tidur awal. Makruh tuan-tuan hukum tak tidur awal baik pada Isya. Makruh hukum. Nabi tuan-tuan, Nabi tak suka umat dia tidur lewat, kecuali kalau kita baca kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi, yang boleh dijadikan hujah oleh ulama bila Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha cerita tentang sebelah orang perempuan yang pakat nak kongsi cerita tentang tu lelaki, tentang suami masing-masing. Sayyidah Aisyah cerita berdasarkan apa yang dikongsikan oleh sebelah wanita tu tentang suami mereka. Sayyidah Aisyah ceritakan Nabi dengar. Tuan-tuan, ulama ambil antaranya hadis ni sebagai hujah. Boleh dibolehkan untuk kita tidur lewat sikit bila kita tuan-tuan, kita layan pasangan kita. Dengar duduk sembang cerita tentang anak-anak ke apa-apa ke, ataupun ni esok nak layan anak-anak pakat balik daripada jauh. Kan? Itu balik dah, dia balik pula lagi. Sembang kayu kena rumah-rumah. Layan keluarga dibenarkan tuan-tuan. Ada majlis ilmu, ada ceramah, ada kuliah kan, sampai tengah malam dibolehkan. Ataupun ada tetamu tu main dengan urusan penting, tetamu pun kena tengok enggak. Kena tahu juga waktu menamu ni sampai tengah malam nak main. Dia main memang penting. Tuan-tuan, dibenarkan tuan-tuan untuk sesuatu berjaga sampai lewat malam. Kalau tak ada ajar tuan-tuan, awak tidak lewat tengok malam ni, nak tengok bola. Nak tengok bola tuan-tuan, ataupun nak tengok wrestling. Tuan-tuan, makruh hukumnya. Pasal apa? Kita kena usaha, kena niat tuan-tuan untuk bangun buat qiyamul lail sebelum subuh. Kalau kita ada niat, tempoh contohlah kita niat kita nak bangun buat qiyamul lail, kita tidur pukul 10, 10.30 atau pukul 11 dah kata paling lewat. Kita lena tuan-tuan sampailah kita jaga pukul 5 contohnya. Tempoh daripada pukul 11 sampai pukul 5 tu dah dikira dengan pahala qiyamul lail dah. Walaupun kita lena, tapi kita ada niat untuk bangun qiyamul lail. Insya-Allah hebatnya. Allah Ta'ala bagi tuan-tuan pahala mudah dia kaedah. Tuan-tuan. Dan sedang dua baru ni, bila Yang Maha Menteri Islam dalam kitab ucapannya bajet 2023 disebut ayat yang ke-46 surah walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Saya bila giliran saya bahas, saya baca ayat, saya kata Allah Ta'ala akan buka keberkatan di langit dan juga di bumi untuk penduduk sesebuah negeri dengan dua syarat. Pertama, beriman. Kedua, beramal soleh, bertakwa. Mesti beriman, apa itu kena ada amal soleh sehingga akan jadi bertakwa. Tuan-tuan, Allah kata akan buka keberkatan. Keberkatan ni benda maknanya bertambah-tambah kebaikan. Orang ada gaji tak besar mana, tapi dengan berkat apa yang dia dapat tu mencukupi untuk dia. Tak berkat, gaji besar tak cukup-cukup, keliling pinggang pun tak. Berkat umur tak panjang mana, tapi amalan macam orang hidup lama, hidup panjang. Ilmu tuan-tuan tak banyak, tapi dia beramal, dia beramai. Nak banding dengan orang ada ilmu banyak tapi tak beramai pun. Keberkatan. Tuan-tuan, saya kata ada seorang zindik, orang etis lah, yang tak mampu kata ada, tak terima kata ada berkat. Dia tanya kepada Imam Ibrahim bin Adham, ada sungguh ke berkat ni? Imam Ibrahim Adham kata ada.
Dan Isa ni ada riwayat dia kata ni dialog Sayyidina Ali dengan seorang yang tak percaya dengan berkat. Sayyidina Imam Ibrahim bin Adam kata dah, dia kata nak tengok berkat ni, hang tengok kat anjing dengan kambing. Sambil hang tengok. Dululah, zaman dulu tuan. Imam Ibrahim Adam kata, dan dia tanya kepada etis tu, anjing dia beranak, sekali beranak berapa ekor? Waktu kata banyak. Anjing dia sekali beranak 7-8 ekor. Kambing tak banyak, 3-4 ekor. Anjing dia beranak banyak, sebab itu tak ada orang sembelih makan dia. Nak banding dengan kambing, dah beranak tak berapa ekor, orang duk sembelih makan pula. Tambah lagi, kalau dengar kambing kat tu dia kau tak apa kan, kira pilihan utama, minggu utama. Kalau buat kenduri kahwin ada kambing, weh, dia kata sakan kenduri kan. Kalau orang tu kata saya kena pantang lah ni, daging doktor tak boleh bagi, ni kambing. Dengar kambing lupa doktor pesan kan, kambing. Saya dulu tak makan kambing, gatal apa semua. Bila duk mengaji kat doktor semai kamu dulu tuan-tuan doktor ni, mereka ni tuan-tuan, adalah tulang saya duduk kuliah di Kuala dulu, Abang Din ni baik dengan Datuk Semai kamu, dia baik dengan Datuk Hamdin, dia jaga rumah sewa kawan-kawan sekali saya. Dia tahu nak panggil Tok Guru Datuk Hamdin mai rumah dia, nak panggil Datuk Semai kamu mai rumah dia, Datuk Semai kamu pun kan jauh mana rumah, di Rombak dia. Jadi abang ni, Ustaz ada kambing, sampai tu dia punya power kambing. Tuan-tuan, Imam Ibrahim bin Adam kata kambing itu beranak tak apa ekor, duk kena sembelih, orang makan selalu. Tapi hang tengok dalam kampung, dalam kawasan kita ni, hak mana banyak melewat, kambing ke anjing? Itu kata kambing. Hak tu melewat banyak kambing. Hang tahu pasal apa? Tanya Imam Ibrahim Adam. Tak tahu. Imam Ibrahim kata itulah berkat. Disembelih bukan kuih kurang, kuih banyak. Berkat kami ni pasal apa? Imam Ibrahim Adam kata berkat ni pasal tiap-tiap malam kambing ni dia tidur awal. Kambing tidur awal. Banding dengan anjing, malam dia kacau orang sampai ke ropah tu lah. Kan lewat sampai ke ropah pagi. Kambing tidur awal malam dan dia bangun subuh-subuh, bangun awal. Itu berkat dia. Orang pun tu, dan bahas tu saya kata, masa PKP tu, PKP COVID tu, orang pakat kena tidur awal. Berkat kena tidur awal ni, jumlah dalam tempoh setahun tu tuan-tuan, rakyat Malaysia bertambah berganda. Dan tempoh kambing tuan-tuan, berkat. Tuan-tuan, memang kajian mendapati, banding tuan-tuan lemak kambing. Kambing ni lemak dia tak tepu. Mana dia tak lekat di saluran darah kalau makan. Nak banding dengan lemak ayam, lemak kambing, lembu dan kebab. Babi tu tolak tuih tuan-tuan. Memang out tuih dalam lemak dia. Tapi lemak kambing dia bukan jenis tepu. Lemak binatang ni jenis tepu. Tak apa lekat di saluran darah. Jadi daging dia baik, elok. Macam itulah orang yang tidur awal, bangun awal berqiyamul lail sebelum subuh, waktu malaikat, waktu rahmat Allah turun. Tuan-tuan, jiwa dia, tubuh badan, bahkan jiwa dia tuan-tuan akan sihat, akan elok. Macam kambing tu dapat kebaikan. Nak banding dengan anjing, dah tidur lewat, dekat subuh baru dia nak lelap dia dah. Dia kacau orang. Pagi tuan-tuan dia tak bangkit lagi. Pagi kita umat Nabi doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi doa keberkatan di awal pagi. Kalau ada tidur sampai subuh, terlepaslah doa lagi. Berkat, ada berkat. Tuan-tuan, kedua waktu yang jadi penilaian kita dengan Allah Ta'ala ialah waktu kita bangun tidur, tuan-tuan, apa yang kita lakukan. Ada orang bangun, tuan-tuan, terus dia pergi bilik ayat, bersih diri dia sujud kepada Allah Ta'ala, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin, muslimat. Waktu ketiga, tuan-tuan ulama kata nak tahu hubungan kita teramana dengan Allah Ta'ala ialah ketika sembahyang. Tuan-tuan, sembahyang kita tahulah, bila angkat takbiratul ihram, dia main macam-macam. Hak kita lupa masa itulah dia turun peringat kita. Cadangan hak baik-baik buatan masa sembahyang. Ustaz nak kuliah maghrib pun masa tu lah, waktu sembahyang tu dia main habaq puan-puan apa semua. Cerita-cerita lupa pun teringat masa tu. Kita tuan-tuan, hak kita
Wah, kita tengok tadi, tengok TV kereta apa, dengar radio dalam kereta, dia main tolong duk mainan. Sagi lepas Isya, sagi nak buat apa? Dia duk main kacau. Macam Imam Hanifah lah. Bila orang main, abang kata dia simpan barang, tanam satu tempat tapi tak tahu tak mana, lupa dah. Imam Abu Hanifah bagi petua mudah, habis semayang, dorong. Angkat takbir, ingat tu. Semayang pun tuan-tuan kelang keribut dah. Bagi salam, pergi korek, jumpa suruh. Pergi jumpa Imam Abu Hanifah. Macam mana yang Imam boleh bagi suruh saya semayang? Petua macam tu ke saya apa? Imam Abu Hanifah kata, bila hang semayang, iblis setan takkan biar hang semayang dalam keadaan yang baik. Dia akan kacau. Walaupun dia kena cerita apa yang hang nak. Hang nak tahu tak mana barang simpan. Dia akan keluar hamba. Asalkan semayang lingkup. Jadi bila kita semayang, angkat takbir, sampai mereka kita pergi, tanu kita pergi, teringat, macam-macam main kepala kita. Masalah main, baik-baik seronok pun main, macam-macam. Kita tak perasan, kita duduk rokok, sujud dengan Tok Imam baca surah apa, kita tak perasan. Sedap, tu akhir dah. Dah bagi salam dah. Muslimat mati sekalian, yang keempat, mengukur hubungan kita dengan Allah Ta'ala ialah ketika kita ditimpa musibah. Siapa yang kita sebut, yang kita jadikan tempat keberuntungan kita. Kalau Allah, alhamdulillah. Ataupun yang kita minta jauh, bila ada dalam hati kita selain daripada Allah Ta'ala ketika kita ditimpa musibah. Tak kiralah apa bentuk musibah yang berlaku, maka itu antara kayu pengukur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala mengurniakan kehidupan yang baik kepada kita, memberikan kekuatan untuk kita melakukan ketaatan kepadanya. Kerana hidup kita tidak mengetahui bilakah penghujungnya. Kita tak tahu
bila akan penamat hidup kita. Tapi hidup kita tentu ada penamatnya. Moga-moga kita bersedia untuk menemui tarikh penamat dalam kehidupan kita. Muslimin, muslimat, mati sekalian, saya akhiri kuliah malam ni, tazkirah malam ni dengan satu kisah yang dikongsikan oleh Syekh Abbas Batawi. Syekh Abbas Batawi ni seorang yang terkenal menguruskan jenazah di Arab Saudi. Dalam rancangan di negara Arab berkaitan dengan alam kubur, dia sering dijemput untuk berkongsi pengalaman dia puluhan tahun memandikan mayat dan juga mengurus jenazah. Antara apa yang dikongsikan oleh Syekh Abbas Batawi ini ialah tentang dia mendapat jemputan untuk memandi dan mengurus satu jenazah. Bila dia sampai ke rumah si mati, van jenazah, van ambulans daripada hospital pun sampai. Bagaimana rumah yang agak besar dan ditunjukkan kepada dia satu bilik untuk dijadikan bilik mandi. Nak jadi cerita tu kan, bilik tu hari tu lampu tak menyala. Lampu tak menyala. Tapi bilik itulah paling sesuai untuk dibuat sebagai bilik mandi. Maka perlukan lampu sikit, tapi nak tarik lampu tak ada juga wayar. Syekh Batawi dia sebut seorang lelaki jadi pembantu dia dan juga diturut disertai oleh dua anak lelaki pada si mati. Dia kata jenazah ni dia lihat daripada dia mandi sampailah dia urus sampai ke dalam liang kubur, dia melihat 6 karamah, 6 kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada jenazah. Pertama dia kata, bila dia mandikan jenazah ini, dia duk sangka anak kepada si mati pegang lampu. Rupa-rupanya ada satu macam lampu tuan-tuan, duk jalan tanpa siapa pegang. Tak ada, bukan siapa-siapa pegang. Lampu tu tuan-tuan menyuluh di mana saja tangan Syekh Batawi letak di tubuh si mati, lampu tu rusuk. Ini kalau pertama dia kata jenazah, ada lampu yang tolong menerangi. Yang kedua dia kata, bila ditekan perut si mati tu tak keluar sembarang lagi. Dia kata bukan senang nak jumpa mayat yang bila ditekan perut ketika mandi tak keluar sembarang lagi. Bukan tak ada, tapi bayar nak jumpa. Yang ketiga dia kata, bila bersih bahagian tangan, jari tangan belah kanan ni duduk macam dalam tahiyat. Jari telunjuk ni tunjuk macam duduk tasyahud dekat dalam tahiyat. Bila dia buka tu kan, jari lain ni buka, jari tu akan tutup kan, tetap dalam macam tasyahud. Selepas tu selesai semua tuan-tuan, selesai mandi, satu bau wangi haruman yang dia rasa tu, aku ingat aku anak kepada si mati tu pakai minyak wangi lepas daripada mandikan jenazah ayah mereka. Rupa-rupanya wangi tu, haruman tu keluar daripada tubuh si jenazah. Wangi keluar daripada tubuh si mati. Dan bila kapan bawa pergi ke kubur, bila bawa pergi ke masjid nak sembahyang, tuan-tuan Tok Imam, dia kata Tok Imam jadi tabiat dia jadi lain, kelaku dia pelik hari itu. Tok Imam tu duduk sebut berulang kali, inilah cahaya masjid kita, inilah cahaya masjid kita ni, sebelum daripada dia jadi imam untuk sembahyang jenazah. Orang pakai Tok Imam ni pasal buat kelaku macam ni. Selesai sembahyang, bawa pergi ke kubur. Kubur dengan Arab ni dia buat jenis lubang, korek siap-siap, tak ada kambut. Syekh Abbas Batawi kata, saya turun dalam lubang kubur tu nak sambut jenazah. Bila saya turun, Allahu Akbar, dia rasa, dia kata nyamannya dalam kubur. Di luar ni, atas ni panas, dia kata lebih kurang 45 darjah Celsius. Panas semua. Dalam lubang kubur kawan tu, dia rasa ekor duk keluar, macam ekor duk keluar kok tanah. Atas kiri yang kok kaguk, tepi, kok bawah. Rasa macam dia nak turis duduk dalam lubang kubur tu, tak ada waktu turun mayat. Dia nak duduk dalam kubur. Dia kata nyamannya,
apa lah Allah Ta'ala bagi kat hamba ni pasal apa, dia buat apa ni. Syekh Batawi kata dia berazam untuk ditanya ahli keluarga semati apa yang dia buat, ahli keluarga yang mati dibuat sampai dapat 6 sejuta. Esok dia kata dia pergi rumah semati, pergi sembang dengan anak-anak semati. Anak-anak kata kami tak tahu kebaikan ayah kami kecuali apa yang mak kami habaq. Mak kami kata sejak kahwin dengan ayah ni rajin puasa di Senin Khamis. Rajin puasa di Senin Khamis. Subhanallah, patutlah perut dia kosong. Contoh ayah mereka ni, dia kata, anak-anak kata dia rebah, dia pingsan ketika nak makan sop. Mak duk masak untuk makan sop, duk tunggu tu ayah akan baca Quran, pasal tu rebah. Bila bawa ke hospital, kritikal, diletakkan bilik depan dengan kaunter. Mana kecemasan sungguh lah, dipantau sungguh-sungguh. Bila tengok di skrin sampai saat nak meninggal dunia tu, doktor dengan nurse sepakat main, mereka tengok walaupun dalam keadaan mulut ni dengan hidung ditutup dengan alat pernafasan, tapi mereka perasan jari di sini, ayah di Taiwan ni, mereka ni jari dia tuntun, dia mengisyaratkan sesuatu. Syarat tuan-tuan macam dalam tahiyat, dan jari itu kekal di bawah sampai dalam perut kosong. Tuan jari dia, tuan dia buat isyarat kita nak meninggal dan kita harap dengan husnul khatimah. Kalau tak boleh ucap pun dengan mulut, tuan-tuan, kita mampu untuk mengisyaratkan, mengiyakan apa yang diajar kepada kita oleh anak ataupun saudara kita. Kita mengisyaratkan kata Allah tu Esa. Anak-anak kata yang tu yang kami tahu tentang ayah. Tuan-tuan, Syekh Batawi cari tu imam masjid tu lah. Awak yang Syekh mari berlaku pelik, duk tempit kata ni cahaya masjid kita ni, masjid kita. Imam masjid tu kata aku ni jadi imam masjid ni 15 tahun dah. Anak tahu Syekh, kata imam tu, masjid kami ni orang pertama yang pagi-pagi subuh main tunggu depan masjid, dia mati kemarin. Dia lebih awal dia bentuk bilik tu siap masjid. Depa sampai dia duk ada dah masjid, duk tunggu dia. Dan tiap kali lepas sembahyang dia tak balik terus, dia akan baca Quran. Sampailah Isyak kan, lepas kalau dia main sembahyang maghrib tu Isyak, dia baca Quran lepas Isyak, dia keluar daripada masjid balik rumah. Bila tu siap ataupun bila buat isyarat kata nak tutup kita masjid, barulah dia bangkit tinggal ke masjid balik. Dia orang paling awal tiap-tiap pagi main masjid, dan kalau malam dia orang paling lewat keluar daripada masjid. Bukan satu sekali, dua dia. Subhanallah, tuan-tuan. Jadi ada juga Syekh Batawi cerita, dia kata saya juga ada pengalaman mengurus jenazah orang yang mati dalam keadaan yang menyedihkan. Antara disebut dia diminta untuk mengurus jenazah 1 bilion di Saudi. Bilion dia beruruslah, tapi urus dengan sahabat, dengan kawan-kawan. Anak-anak ni tak peduli. Anak ada 5 orang, 2 perempuan, 3 lelaki. Seorang anak pun tak boleh tolong. Tak apa lagi. Bila siap bawa pergi ke masjid, ajak anak-anak masuk semayang. Anak-anak kata Syekh buat semua lah, urus semua lah. Tak masuk semayang. Tak apa, terus semayang. Bila selesai nak bawa pergi kubur, Syekh kata jom kita pergi kubur. Anak-anak kata Syekh buat semua lah, kami sibuk nak kena mesyuarat ni. Dah kaya tuan-tuan, nak kena. Kami tak ada masa. Syekh urus semua lah. Seorang anak pun tak pergi ke kubur. Apa nilai kekayaan yang dibawa untuk orang kaya, bilion tu. Kita tak mau jadi sedemikian. Moga-moga Allah Ta'ala bimbing kita, antaranya dengan menggunakan sahabat yang baik, pasangan hidup yang baik, anak-anak yang baik, teman-teman yang membantu urusan hidup dunia dan akhirat kita, insyaAllah. Sekali itu yang dapat saya sampaikan. Moga-moga jadi peringatan untuk diri saya sendiri, dan kalau baik untuk muslimat riwayat semua, insyaAllah. Sekali mana sama-sama saya nak
nak baca doa saya lah, moga-moga saya beri tumpang keberkatan. Amin muslimat. Moga-moga berkat amin muslimat. Allah makbulkan doa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma qina fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma barik fi awladina wa zurriyyatina واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم للطاعة وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحينا سعيدا وأمتنا شهيدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.